الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. 108. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa, meminta kepada Musa pada zaman dahulu, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Itu dia tuan-tuan. Pendek yakni tuan-tuan, tapi hendak ni pembahasan dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat ini Allah telah melarang orang-orang mukmin banyak bertanya kepada Nabi. Siapa yang Omar tanya, ya kau. Tapi orang Melayu kata kok banyak tanya, ni tak tanya sosek jalan. Tapi di sini kata kan orang mukmin jangan banyak tanya. Macam mana pembahasan dia tu Ustaz? Kita akan tengok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat ini Allah melarang orang-orang mukmin ini banyak bertanya kepada Nabi mengenai hal-hal sebelum terjadi. Yang belum terjadi. Jangan banyak tanya tentang yang belum terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 101, Ya ayyuhallazina amanu La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum. Hei orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu nescaya akan menyusahkanmu, dan jika kalian menanyakan pada waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, nescaya akan diturunkan kepadamu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, artinya jika kalian, makna kita, menanyakan perincian setelah ayat itu diturunkan, nescaya akan dijelaskan. Makna ada sesuatu perkara yang mana yang mereka ini tanya, kalau yang belum Quran turunkan, mereka menghendaki jawapan, sedangkan ayat belum turun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ayat dah turun, tanyalah. Tanya nak banyak-banyak tanyalah nak banyak tanya mana. Makanya janganlah kalian menanyakan sesuatu perkara yang belum terjadi, kerana boleh jadi perkara itu akan diharamkan akibat adanya pertanyaan itu. Oleh kerana itu, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zamul muslimina jurma man sa'ala an syai'in lam yuharrim fahurrim min ajli mas'alati. Sesungguhnya orang muslim yang paling besar kejahatannya adalah yang menanyakan sesuatu yang tidak diharapkan, kemudian menjadi diharamkan lantaran pertanyaan itu. Tuan-tuan dan puan sekalian,
ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai seseorang yang mendapati isinya bersama laki-laki lain. Ya, ni cerita dia. Jika hal ini ia bicarakan, maka itu adalah suatu aib untuknya, untuk perempuan tersebut. Dan jika ia biarkan, maka pantaskah ia diamkan hal tersebut? Maka Rasulullah SAW tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan mencelanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum mula'anah, li'an. Dan oleh kerana itu mu'allanah, li'an. Li'an tahu tak apa benda? Li'an. Li'an. Tak nak nongah. Dia macam ni. Corai ada banyak. Corai ada banyak. Ni malam ni kita cerita bab corai. Bab cerita Nabi, contohnya li'an. Pertama, corai ni hak lelaki mutlak. Perempuan kau coraikan lelaki dia 826,000 kali tak jatuh. 826,000 kali. Hari-hari disabut ni. Corai. Zikir lah, macam zikir. Kan? Tak ada jatuh sudah. Ya, tak ada jatuh. Kenapa tak ada jatuh? Pasal hak corai, hak lelaki. Hak mutlak lelaki. Hari ni misi motor kan? Saya tadi tak ada ngazan. Kan? Saya tunggu kelang kereta nak buka puasa. Motor guru. Tengok jam, dah 7.30. Makanlah. Kan masa kita 7.28 kan? Tak ada ngah ni. Pusing mana hari ni? Kan? Allah, tak apalah macam mana, insya-Allah tu bagi hidayah. Allah bagi hidayah itu. Ya. Dia ada kereta, kita tak ada. Jahat mulut ustaz. Okey, pertama corai biasalah. Corai iaitu seorang lelaki menceraikan perempuan. Ya, maknanya hak menceraikan seorang isteri adalah hak mutlak lelaki. Makna lelaki ada dia punya keistimewaan tersebut. Kenapa perempuan tak ada, ustaz? Kok perempuan ada hak tersebut? Pejabat agama, pejabat sel banyak dia punya kena pakai sistem nombor macam lambeng. Kan 212 kaunter 3 204 kaunter 205 ni macam tu. Tapi kan perempuan betul, lelaki betul. Kan kenapa bang? Dia corai dia bini. Kenapa cik? Wan kau corai dia, wan corai tu. Astagfirullahalazim. Kan pasal apa? Kau tuan-tuan belajar komunikasi lelaki perempuan, dia berbeza. Kan lelaki ni dicorak komunikasi dia roma diam. Dia roma banyak diam. Dia untuk sampai bongi kita tu perempuan lah. Bang nongah tak ni bang? Bongi kita. Kan? Pasal apa? Pasal dia baik bodoh. Berada kita habis suara ni. Kan? Perempuan pula dia punya komunikasi bercakap . Kalau balik rumah, kalau orang rumah kita bercakap itu normal. Kalau dia untuk tu bayar. Untuk balik rumah untuk tu tanya tu. Ini pohal ni. Kan besok balik dah. Hari ni balik untuk pasal apa perempuan macam tu. Perempuan bila dia bercerita seperti dia cerita yang water cerita. Bang tahu tak? Kan? Tadi kan pergi pasar kan nampak orang habis dia cerita detail. Lelaki dia cerita sikit pasar. Kan boleh ikan habis.
Kan? Perempuan tak mau dah pergi pasar tadi, tinggal kedai dia dulu. Belum sampai pasar, pergi balik si lemak lu ni banyak. Lelaki sikit dia cakap. Perempuan pula kan dia bercakap mengikut emosi. Lelaki dia bercakap mengikut paksi. Rational. Ini dia. Kan makanya lelaki ni tuan-tuan dan perempuan diberi hak cerai. Asal dia fikir lama. Dia fikir ayo. Macam tu tuan-tuan. Ya. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, cerai ada yang namanya fasah. Ini membubarkan perkahwinan. Fasah. Ya, fasah ini adalah satu cerai ya, yang mana pihak kena membuktikan perempuan nak ambil fasah baik. Kan? Kenapa kak nak ambil fasah? Itulah inilah banyak inilah. Kan? Rupa-rupa diingat fasah tu boleh cantu je. Tak. Fasah ini adalah mesti dibuktikan dengan pelanggaran yang telah ditetapkan oleh syariat. Kan? Seperti apa? Seperti tak bertanggungjawab. Kan? Tak bertanggungjawab. Boreh sebiji pun tak ada ustaz. Bukan sekilo, sebiji pun tak ada ustaz. Allah, nak nasi macam mana? Bubur pun tak boleh buat ustaz. Cakap nasi, bubur pun tak boleh masak. Allah, kesiannya. Anak kan ustaz. Kan? Dia roti buat anak yo. Jago tak roti tu dah ustaz. Kan? Balik-balik ku anak wangi kan, mak marah anak bising-bising. Ni marah kita kan. Ni benda-benda dah. Anak belajar tak botol dia ngobah kita. Macam mana kau jaga ni? Anak buat tu macam mana? Habis dia. Habis kita. Kan? Kita buat apa? Kita ni laki lah. Ni laki kan? Laki buat apa? Sedangkan hak mendidik anak paling besar jatuh laki. Jatuh laki yo. Berdosa seorang abah jika seorang anak tak kenal Tuhan. Ya, makanya dosa tu orang Melayu abah, dosa ni kau jangan buat tak elok, nanti abah kau tanggung dosa kau. Kenapa abah kau tanggung dosa kau? Pasal abah dia tak ajar. Abah dia tak ajar. Abah dia buat tak tahu je. Abah dia yang tahu pergi kerja, balik kerja, nonggok tengok TV, main WhatsApp, main game. Ada tuan-tuan, ada keluarga main game. Bini laki main game. Balik rumah ustaz, tak apa nak bercakap dah. Kenapa? Main game ustaz. Anak pun tak apa dokek. Kok dia berhenti tu, kebuluh lah tu. Mana dia berhenti tu, lapar. Kan? Lapar kau hilang royal culan. Boleh sekali royal culan drive thru. Kan? Dah ada mula 2 hari lepas. 2 hari lepas dah mula lah. Drive thru 3 hari. 3 hari dah drive thru. Tapi kalau saya tu tak payah drive thru, walk thru. Yang kaki kita dokek kan turun bawah tu je. Tapi dia punya masakan kan 5 star. Dia punya rogo bawah. Boleh makan. Allah sedap ni. Teh tarik dia macam ni. Siapa dia punya tukang masak. Nah, esok pagi free. Ya, jangan pula esok pagi lari nampak ustaz lari. Nampak ustaz, ustaz. Ya, kata, nanti kalau ustaz cari aku, kata aku tak ada tau. Allah Rabbi wa bersama. Ya, makna fasah ni kono dengan apa namanya pembuktian. Kono ada bukti. Kok ngobat tak gi nafkah, makna bukti Tengok ustaz ni marin ni 70 kilo ustaz. Sekarang dah 50. Tak cukup makan. Misalnya pembuktian.
Kan? Tengok tu anak-anak rumah pegang. Pasal apa dia tak tahu. Tengok dah pusat anak semua D E F. Kadang-kadang dapat X tak boleh. X tak boleh kan tak adil. Dapat X pangkat. Kan? Ya. Kenapa? Macam mana Ustaz? Nak boleh tuition ngobah duit tak ada. Rem kereta tukar. Nak pergi tuition duit tak ada. Rem kereta tukar. Tayar lung botak pindah tukar. Ustaz tayar botak-botak tak tukar-tukar. Nanti yang brek sampai meluncur. Orang tayar banyak bunga, brek berhenti. Kita tayar botak meluncur. Brek yang cu ke sana boleh. Meluncur boleh. Jadi nak brek tu, kereta sana dah brek sini dah. Pasal nanti dia meluncur lepas tu berhenti. Kita kena agak-agak. Allah Rabbi, tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya tuan-tuan, seorang abah akan diheret ke neraka oleh anaknya, oleh isteri. Nyam-nyamai. Ya, jadi kena ada sebab nak fasah kena ada dia punya reason. Yang ketiga, nama khuluk. Khuluk tu apa? Tebus talak. Orang Melayu sebut tebus talak. Tebus talak tu macam mana? Dia nak laki corai dia. Laki tak nak corai. Tak nak corai tu dah. Kan? Jadi laki dia kata apa? Macam ni lah. Beda kau nak ona. Kan kau bayar lah Den. Ataupun dia yang tawarkan. Bang macam ni lah bang. Bang corai lah saya bagi duit kat bang nanti. Apa bang nak? Namanya kayu warna tu agak tu. Kan? Ini mahkamah yang akan tentukan. Semua corai mahkamah yang akan tentukan. Ya, maknanya tebus talak itu diboli. Diboli talak daripada lelaki. Ada lah syarat dia tuan-tuan. Kan? Nanti tanya Ustaz Fiqah. Ustaz apa? Ustaz Fiqah? Teguh Iftah. Dia tanya Ustaz Teguh Iftah. Dia ngajar fiqh tu ada dia punya. Yang seterusnya berapa dah? 3 ampere. Kan? Ampere dah pula ni. Ni yang ampere dah. Yang namanya li'an. Li'an ni apa? Li'an ni ialah seorang lelaki menuduh isterinya itu mengandung anak yang dikandung itu bukan anak dia. Dia tak mengaku. Maknanya anak yang apa nama ni dalam kandungan isteri dia tu, dia ngobah bukan anak dia. Macam mana kau boleh mengandung? Aku kan pergi belayar 6 bulan. Kata dia kerja laut belayar 6 bulan. 6 bulan mana ada kau sentuh kau? Macam mana kau boleh mengandung? Misalnya. Kan? Jadi tuan-tuan dia kata ni bukan anakku. Ni bukan anakku, ni bukan anakku. Tuan-tuan dan puan sekalian, li'an ni jangan lagi. Esok kerja tuan-tuan 5 tahun sekali tak jumpa kes. 5 tahun sekali. Pada tahun saya ingat 2 tahun lepas ada satu. 2 tahun lepas ada satu. Seorang lelaki dia nuduh anak yang digandung oleh bini itu bukan anak dia. Saya kata, bang, ini bodoh bukan main-main yang tuduh-tuduh ni bang. Bukan main-main tu. Kan? Dan perempuan tu pula ngebang ni anak dia Ustaz. Bukan anak orang lain tu dah. Mana dah? Kenapa tuan tuduh dia kata tu bukan anak tuan? Saya jumpa kosan kasut ke atas ni. Shilling. Apa dia? Saya jumpa kosan kasut. Kau panggil kau. Dia kata laki tu masuk kau celah shilling ni kat lubang tu turun duduk dengan bini dia. Kata sampai mengandung. Saya kata bangnya, tak bang, tak ada tuduh orang ni. Tak mau. Sentak ke mahkamah. Maknanya dia menuduh bahawasanya suami isteri dia tu mengandung bukan anak dia, dan suami isteri dia pula menafikan tuduhan tersebut. Tuan-tuan tahu tak apa implikasi
kalau li'an tu on. Ngerti? Li'an tu on makna kalau betul li'an itu berjalan, bermakna pasangan itu akan bercerai dan tidak akan kembali selama-lama. Oh, tak boleh kahwin Ustaz? Tak boleh kahwin selama-lama. Kau talak 3 boleh Cina buta. Orang Melayu kata Cina buta, orang Islam tak ada Cina buta, kan? Ya, kalau celak 3, kalau perempuan tu kahwin dengan orang lain nanti, kan, lepas tu orang tu cerai, kan, dan bersetubuh orang tersebut dengan perempuan tersebut, cerai dia, boleh kahwin balik, kan? Ni li'an tak ada. Dia cerai selama-lama sampai ke salah satu mati, sama ada yang isteri ataupun yang suami mati. Makna tuan-tuan dan perempuan sekalian, itu yang namanya. Makanya dalam contoh ini, kan, Nabi ditanya mengenai seseorang yang mendapati isteri dia bersama dengan laki-laki lain. Faham tak? Makna orang tu kata apa? Ya Rasulullah, ni awak rumah saya tu ya ada, saya nampak dia ada orang lelaki lain. Jadi Rasulullah kata jangan bersih. Rasulullah kata apa? Jangan, kan? Jangan. Kenapa? Jika hal ini dibicarakan, kau tengok kat mana? Betul ke tidak? Orang kok dia punya saudara kot, kan? Jangan soalkan. Pasal apa? Kok soal sampai kepada li'an. Li'an. Ya, jangan main-main. Li'an ini payah, jarang terjadi tetapi ada. Maka pantaskah dihukum, didiamkan hal tersebut? Maka Rasulullah tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan mencelanya. Makna Rasulullah tak ramah, diusul, disiasat. Kenapa tuan-tuan? Sebab nanti akan terbuka aib-aib yang tersebut. Ini dia. Okey. Yang seterusnya, yang kelima, cerai. Ya. Yang nama apa dia? Taklik. Menaklikkan isteri. Kan? Kau balik rumah mak kau, jatuh talak. Kan? Kau balik rumah mak kau, jatuh talak. Kan? Jadi perempuan tu tak boleh balik rumah mak dia. Sampai bila Ustaz? Sama lama sampai kiamat. Tak kira lah mak dia pindah mana pun. Jadi rumah mak dia duduk, mak dia pindah lah. Daripada duduk sini duduk Sanum pula. 10 tahun lagi duduk Sanum pula. Dah bercucu dah. Mak sakit umur 80, tak ada orang jaga. Dia pun dah jadi wan dah. Nak balik dah rumah dia. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Sebab taklik tak boleh tarik balik. Taklik tak boleh tarik balik. Tak boleh cok tu silap. Tak boleh. Kan once keluar, lafaz keluar, out. Sama juga kau kok keluar pintu tu, kan, jatuh talak misalnya. Jadi pintu tu jadi macam mana? Kena cimin. Makna kena tabuk pintu yang lain. Kan? Pasal pintu tu, tabuk pintu lain tak apa dah. Ataupun keluar kau tingkap. Hari-hari keluar kau tingkap. Benda tu kan beda. Panjik ni Panjik. Kenapa tak keluar pintu tu? Tak pek dah. Pintu larangan. Kan? Kata kalau dia pun tampal bosmin. Duduk 20 tahun, cucu dah ramai. Bang rasa tak rumah kita ni macam kocik yo kan? Bang, saya ada sikit duit ngolam pun ada ni Why not? Cucu kita ramai kan? Why not kita ni kan? Pintu tu duduk situ tu. Tutup tu. Kan? Kita pecahkan dinding tu bang. Pecah dinding. Dia pun macam mandu nak bertengok. Tak lalu. Bawa jadi Jadi ke mahkamah lah. Atuk dengan wan pergi mahkamah.
Dua-dua lupa. Dah lama. Makanya tuan-tuan, taklid ni, tuan-tuan dan puan sekalian, bondo yang kono tulis. Saya ada satu kes, kan, dia tulis 40 tahun perkahwinan, berapa boleh kali dia corai? Berapa boleh kali? Tuan-tuan, berapa boleh kali? Oh ya, ada yang tu, ada yang ini, macam-macam. 40 tahun perkahwinan, 40 tahun, 45 macam tu lah. Cucu cicit, orang kata cicit adalah cucu, kan? Dia jago tuan-tuan. Okey. Yang seterusnya, kan, zihar. Zihar. Perempuan ni, kan, lelaki menyamakan anggota, kan, anggota tubuh badan, kan, dengan mak abah. Ni jangan main-main tuan-tuan. Ya, jangan celupar mulut tu. Ya, kena jaga mulut-mulut. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kan, jadi malam ni boleh tahu banyak, kan? Ingat satu yo corai, upoi banyak. Banyak, ya. Jadi yang biasa itulah, yang biasa ialah pertama corai biasa, yang kedua fasah, itu biasa. Dan yang ketiga apa nama ni, lafaz taklid. Itu yang biasalah. Yang lain tu jarang sangat, jarang mana, pasal orang pun tak tahu, kan? Orang pun tak tahu kadang-kadang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat ini Rasulullah kan melarang, kan, tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan mencelanya. Kemudian Allah menurunkan hukum mula anak, iaitu li'an. Kenapa mu'allanah li'an ini? Pasal orang tu kena angkat sumpah nanti di mahkamah. Dia lelaki kena angkat sumpah bahawasanya aku sumpah bahawa anak dan kandungan apa nama bini aku tu bukan anak aku. Yang perempuan ni pun kena sumpah yang anak tu anak dia. Dua-dua tu corai. Kan, dah tak boleh kembali. Pergi tak kembali. Itu dia. Kan? Dan bila anak tu keluar, disebahkan kepada emak. Ya, disebahkan kepada emak. Anak emak. Ya. Ni yang bahaya tuan-tuan. Ya. Bahaya tuan-tuan. Oleh kerana itu, di dalam kitab Sahihain, ya, makna Bukhari Muslim, ditegaskan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, kana yanha an qila wa qala. Ya, kana yanha, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang. Nak tanya sikit? Ke apa dia? Dia tanya, sekarang ni ada satu sistem yang tengok DNA, boleh ke tak? Yang kes tadi tu, kita cek. Dia macam ni, dia bukan masalah DNA, dia masalah dia lafaz. Masalah lafaz. Sekarang ni ada boleh cek DNA. Masuk ambil apa dia punya tisu, kan, tisu kapal lah. Apa yang hantar mak tengok botol tak DNA. DNA kau. Masalah dia lafaz. Dia ni dia kena angkat sumpah. Walaupun lepas tu dia kau punya lafaz dah keluar. Ya. Lafaz dah keluar. Dan kebiasaannya saya jumpa hampir orang tak nak buat. Pasal apa? Ego, kan? Kan, padahal sebelum dia lah, kalau dia ragukan, misalnya dia ragu, aku belayar 1, 2, 3, 6 bulan misalnya, dia kambung jadilah, kan? Kira kan, misalnya ada keraguan, kan, cek lah sebelum nafas. Cek lah. Kalau nafas belum keluar, it's okay. Kalau lafaz belum keluar, it's okay. Macam corai, lafaz dah keluar, boleh tarik balik tak? Tak boleh. Tak boleh. Lafaz dah keluar, boleh tarik balik tak? Tak boleh. Walaupun dia tarik balik, tarik balik tu tak berguna. Pasal lafaz dah keluar. Kan? Di antara benda-benda yang main-main pun jatuh, sungguh-sungguh pun jatuh,
Salah satunya ialah talak. Main-main April Fool ni bulan ompek nak kosong. Bulan ompek kan April Fool namoi. Kan? Ni orang putih ni. Kan? Budaya orang putih. Dia buat apa? Dia hantar WhatsApp, dia coraikan bini dia. Bini abang dulang kan. Lepas tu dia balik rumah apa? April Fool. Osah full kau. Kan? Jatuh. Bawa ke mahkamah untuk pengesahan lafaz. Ni aku nak bawa pengesahan. Kalau yang puasa, pengesahan. Kan? Semalam, hari puasa semalam, hari Selasa. Hari Rabu dah lupa hari dah. Saya baik ingat hari ngajar. Kan? Kudu oleh malam. Tidur telefon. Assalamualaikum, Ustaz. Nanya boleh tak? Pagi esok boleh tak? Tak pek dah pagi esok. Tak pek dah pagi esok. Astaghfirullahalazim. Kan? Esok telefon ni tak pernah tutup. Tak pernah tutup. Kan? Apa hal tu tuan? Dan tak tutup tu pasal takut order kopok apa masuk kan. Kalau order kopok pun dah oleh orang kan, kojak-kojak entah. Kan orang tu pula kata, esok lah Ustaz. Ini kopok ada ni. Pelekor pun ada bawa ni. Kopok yang koping tak ada. Kan pelekor ada. Kopok koping tak ada, habis stok. Allah, habis. Ni minggu depan dah sampai ke rumah. Kurma baiknya. Terbaiknya. Kan? Jadi tuan-tuan, ini iklan lah. Nyolong minum air besok lah. Kan? Air tengok air kuningnya. Jadi tuan-tuan dia kata, Ustaz, kawan saya mati tak ada kawan kau dah, kau dah oleh ni. Lah matilah. Tak ada orang bahagia tu dah. Lah matilah. Kan kawan saya Ustaz, dia telajak macam mana pula. Kan telajak perahu boleh tarik. Kan tak ada, dia dah corai kan bini dia. Oh tu ko, macam mana corai tu? Nak tengok dulu corai tu kedudukan ni. Kan? Kinayah ko kan, ataupun sahih ko dia punya lafaz tu. Oh kan, dia pun sebutlah lafaz Allah. Macam ni lah. Esok tak ada autoriti nak kata jatuh ke tidak, kena pergi mahkamah. Agak-agak Ustaz jatuh tak? Jangan orang ngomong macam tu kan. Agak-agak Ustaz jatuh, saya ngomong, saya tak ada autoriti nak ngomong jatuh ke tidak. Ya, autoriti dia hanya mahkamah. Pagi esok tuan datang menjabat, saya tulis surat ke mahkamah, pergi tahu mahkamah. Kan 7.30 saya dah ada pejabat. Wow. Boleh datang, setahu saya refer ke mahkamah. Kan pergi tahu, saya akan buat pengesahan lafaz sejarah. Pergi ke mahkamah, daftar. Kan? Kalau dia ngombah jatuh lah. Kalau dia ngombah tak jatuh, walaupun kau coret 64. Apa coret 64 Ustaz? Kan? Hakim kata tak jatuh lah. Aduhlah timbang tara tu. Kan? Jadi macam mana? Jadi boleh tak duduk sama ni Ustaz? Lah, saya pun tak tahu lafaz tu jatuh ke tidak. Manusia kan? Manusia. Pagi ni terpaksa lah pergi pejabat. Padahal BDR. Bekerja dari rumah. Jadi, tapi dek kerana kes ini nak tulis surat sekopi, bawa ke mahkamah. Kan tanyonglah lepas tu sadunglah cerita yang bukan cerita saya tu dah. Kan? Jadi pagi tadi tahulah. Lah, kau apa kawan kau? Allah Rabbi Rabbus samawati wal ardh. Tuan-tuan jangan main-main yo. Rumah tangga ni jangan main-main. Allah Rabbi. Macam-macam. Kan sekarang ni orang tua ramai macam ni. Orang tua heran botol lah saya. Orang tua kok muda-muda tu boleh kata apa bongi ke, tak matang ke apa. Ini anak pun dah datang. Ada cucu nak corai. Tak pek dah. Wan bakar kasut Ustaz. Atuk ngadu ngomong wan ni bakar kasut. Pasal apa? Pasal nampak atuk
naik kereta bawa perempuan. Betul tak tu? Betul Ustaz. Lah, kenapa atuk bawa perempuan? Saya dah dapat taksi. Dapat taksi. Kau penumpang dia lelaki perempuan, dia angkutlah gaji masuk. Allah ya Tuhanku. Ya Allah. Wan, situ dia punya passenger. Kan, passenger. Tak ada passenger tu dah Ustaz. Tak ada passenger lah. Tak payahlah cemburu. Umur dah 70 lebih. 70 lebih. Dibakar kasut kawan tu nak pergi kerja tak pek dah. Takkan nak takkan lepas taksi tuan-tuan tak ada geng mana. Selalu saya jumpa dia kat masjid Jamik Samban kan, kita pun dah tak pek dah kan, kuliah itu siang-siang tak pek, dah jumpa dengan dia. Kadang-kadang dia boy mandua senjay sana dengan mai senjay. Allah Rabbi, cacam lah tuan-tuan kan, dibakar kasut. Saya nak pergi kerja tak pek ke selipar macam mana pula nak tekan brek pun. Syarat dia kena pakai kasut lebar ni kan. Aduh ya Allah, arah waktu lah kan. Waktu ada yang datang tu hari 70 lebih juga, semua 7 siri kat teh, 7 siri datang. Ompek orang anak cucu 2 datang. Anak ramai yang datang yang besar-besar. Ompek orang yang sulung. Ompek orang macam mana bah, apalah baca ni. Mak kau tahu, kalau aku balik, dia biar tak tahu. Masak tak nak, apa tak nak. Mak dah tak larat. Korang lah tolong pun. Umur 70 lebih. Nampak tak tuan-tuan? Kan? Korang lah tolong pun. Ini tak nak langsung. Kawan tu kadang-kadang kau kek lutut lah, longoh betul lah. Orang tua. Kan bah kita dah bincang hal itu. Kan kita dah hantar setiap waktu tengah hari datang Grab Food hantar ni. Ada tak ramah macam tu, makan-makan puput itu puput orang. Berpuluh tahun tuan mak kau masak. Tak mahu sudah. Tak ada, kan kita dah ngobar musim Covid ni tak boleh keluar. Kan abah kan tua. Mak kan tua, beresiko. Kan kita dah hantar. Anak dah arrange bagus. Anak arrange, makno arrange pagi ada hantar, tengah hari ada hantar. Seminggu sekali datang ni yang basuh-basuh baju tu, RM70 sehari bayar. Anak untuk seminggu sekali datang, kumpul baju, posisi rumah bilik air, tak nak tergelincir jatuh terbelantang kantor tu. Aku tapi dah obah tak ramah. Kan? Tak ramah. Kan? Bah boleh tak kat luar? Duduk kat luar nak kata apa? Ustaz tolonglah pujuk Ustaz. Tak elok warna Ustaz. Pasal masak ya Ustaz. Pasal masak. Umur 70 tahun nak corai. Saya ngobah kan. Kan Allah Rabbi. Tengok kan kocik kan? Kocik pada kita, wasah pada dia. Masalahnya bukan kira kocik wasah. Kocik wasah masalah. Bukan tergantung masalah tu. Tergantung kita. Tergantung kita. Kocik wasah masalah. Kalau kita tengok wasah, wasah. Kalau kita tengok kocik. Kan? Kan ada orang rasuah juta-juta. Dah sama je. Kocik je. Yang ni curi kan. Dah haru. Nampak? Nampak tak? Nampak? Mana kocik besar tu tergantung pada kita. Kan? Kita nak tengok rumah kita kan, dia rumah apa nama ni, baik tak tahu. Baik tak tahu. Jadi baik tak tahu. Dia balik anak melalak kau. Anak kita ni masak ke dapur, anak lagi nak menyusu. Kan? Lepas tu yang tu nak lolap lagi, yang tu belum mandi lagi. Dia buat apa? Ni apa ni?
Sama-sama kerja. Sesama kerja ni. Nampak no rumah kerja, dia kerja. Kan? Tanya bang, tolong bang, aku panik, aku kerja. Habis saya tak kerja, dah bergaduh. Jadi kata Tina. Jadi bini dia kata apa? Dia kata kalau sabuk-sabuk ustaz bergaduh. Jadi buat baik apa? Baik bodoh ustaz. Nah, tapi kalau tak baik bodoh, bergaduh. Kan? Tak pernah nasihat kau. Ni yang datang jumpa ustaz ni nak bagi nak suruh nasihat dia. Saya nasihat berbuih dah ustaz mulut ni. Kan? Berbuih dah mulut nasihat. Tak mahu pakai dah ustaz. Datang jumpa ustaz lah. Kan? Tak bagi nasihat. Kan? Kan? Saya pun panggil dia. Macam mana ni bang nak kerja dia kan kerja saya dah ustaz. Perempuan memang kerja jaga anak. Perempuan jaga anak, beranak, memasak, masuk, mencuci, bersih. Kerja siapa tu? Kerja perempuan. Tapi Nabi buat. Nabi masak. Tolong Aisyah. Giling papung. Nak keluar gandum. Nak keluar kampung, giling. Kan? Nabi kau bawa sembahyang, capek-capek balik. Pasal apa? Nak tolong Aisyah kat dapur. Nabi jahit kain kuyak, kasut kuyak. Nabi jahit sendiri. Kan? Abang ikut Nabi ke abang ikut siapa? Kan? Makin mak saya buat macam tu, saya tengok abang dengan mak saya macam tu, saya abang belum tentu orang tua buat tu ikut Nabi. Kita nak ikut orang tua ke nak ikut Nabi? Kalau orang tua buat ikut Nabi, silakan. Tapi kalau orang tua buat tak ikut Nabi, tak boleh ikut. Bukan semestinya orang tua buat itu baik. Orang tua bagi makan seorang-seorang, tuan-tuan. Abah makan seorang, mak tak bagi anak duduk dekat. Kan? Ya. Pasal apa? Pasal biar selesai lah abah kau. Kan? Jadi Nabi tak buat macam tu. Nabi makan ramai-ramai. Jadi siapa waktu? Abang kau ke Nabi? Betul ke ustaz? Itulah. Tempoh yang ngajar seorang kau tak datang. Kan? Bila belajar tak nak. Jadi dalam kepala dia, apa yang dia buat selama ni betul. Pasal apa dia tengok mak bah dia macam tu. Okey mak bah. Pakai tu, wow. Ada mana pun tak ada. Jaga rendah mak tak ada. Wangi. Weh. Kan balik abah tu hidang dah ada dah. Mua dah ada dah. Kan? Mak abang kerja tak marin? Tak ada kerja dah. Orang tua marin mana ada kerja? Kerja dia tu. Kan? Makno buatlah hidangan tu. Takkan tak ada kerja, duduk melapang 8 jam. Kan? Jadi masalah. Itulah inilah. Kan sekarang dua-dua kerja. Makno ustaz, kalau isteri saya tak bekerja boleh nak macam tu? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Kenapa? Fatimah pun bekerja. Datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tangan dah korek ke matu. Fatimah, isteri Ali, anak Rasulullah datang mengadu. Asal Fatimah kerja? Ya Rasulullah, kematu tangan lah. Sana ni boleh tak minta pembantu seorang? Kan? Asal apa bekerja berlelah? Kan nak ngabar zaman dulu anak Nabi pun kerja. Perempuan. Tuan-tuan. Ya, naik taubat tangannya. Rasulullah kata tak payahlah. Aku ajarkan kau zikir. Kau buat amal setiap kali 5 waktu semayang. Kan kau akan pasti dapat rasa ketenangan, keringanan. Kan keluarlah zikir Fatimiyah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa amalkan 5 waktu, mak lepas semayang, wait 33, 4 100 semua tuan-tuan, Allah akan ringankan dia walaupun kerja banyak, tapi dia tak letih. Ini tak ada kerja pun letih banyak, tak ada kerja hantar lelap lah tidur kan, tidur 3 jam muka alah letih lah, baru bangun tidur letih, tak dia tidur pasal letih kan, orang kah letih. Macam mana ni? Kan poning kepala kita nak fikir kan. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Kan?
Jadi melarang membicarakan setiap khabar yang tidak jelas asal usulnya, menghambur-hamburkan harta serta banyak bertanya. Hadis sahih Bukhari dan juga Muslim, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, janganlah kita banyak bertanya bondo-bondo yang tak tentu arah. Tu dia punya kesimpulan dia. Okeylah tuan-tuan, ke-9 dah. Nanti kita akan sambung balik, kan, hadis yang lain berkenaan dengan bertanya banyak ni. Okey. Tak boleh tanya dah. Sudah dah ke-9 dah. Kan tanya banyak kan? Bayar pula kan? Jangan tanya banyak ni Pak Koso datang habis. Jangan tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Okey tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari saya. InsyaAllah kita doa waktu sembahyang isyak nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.